maklumat umum, perkara pertama yang kita kena jelas sebelum saya pergi lebih jauh. Pertama sekali, negara kita telah dijajah oleh British lebih kurang 130 tahun. Hampir 130 tahun. Penjajahan British di negara kita ini bermula daripada tahun 1824, apabila perjanjian Inggeris Belanda ditandatangani. 1942 berhenti sekejap disebabkan oleh Jepun mengambil alih daripada British, negara kita daripada British. Selepas Jepun terlibat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Kekalahan British telah memberi peluang kepada Jepun untuk menjajah negara kita. Apabila tamatnya Perang Dunia Kedua, Jepun menyerah kalah tanpa syarat apabila 2 biji bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang membawa kepada penyerahan Jepun dan menamatkan perang tersebut oleh pihak bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Perkara ini membawa kepada kedatangan semula kuasa barat, iaitu British, di tanah Melayu. Kedatangan mereka, kalau kita lihat penjajahan ini, kita memang mendapat tentangan dari penduduk tanah Melayu. Kita menentang, bukan kita menerima 100% penduduk tanah Melayu menerima penjajah, sama ada Portugis sebelum ini, Belanda, kemudian diteruskan oleh British. Jepun sama saja, penjajah adalah penjajah. Jadi walaupun kita di waktu itu penduduk tanah Melayu diketengahkan dengan beberapa propaganda Jepun misalnya, Barat juga ada propaganda mereka, kononnya untuk menjadikan tanah Melayu ini sebagai negeri yang bertamadun, yang dipanggil white man burden dan sebagainya. Kita teruskan. Seperti yang saya bincangkan sebelum ini, bahagian ini yang paling penting sekali. Saya akan berikan secara umum overview tentang latar belakang negara kita daripada tahun 1874 hingga 1940. Apabila campur tangan British secara tidak langsung, British telah membentuk 3 pentadbiran. Sebelum ini saya dah jelaskan. Dalam 3 bentuk pentadbiran ini, yang pertama, apabila British campur tangan di Perak, Selangor, Sungai Ujong dan Pahang, British telah memperkenalkan sistem residen. Itulah permulaan pentadbiran British negara kita. Melalui sistem residen, di mana seorang residen diletakkan untuk menasihati sultan dalam semua perkara, kecuali agama dan adat istiadat tempatan. Itu perkara yang pertama. Apabila sistem residen ini mendapat tentangan daripada pembesar-pembesar Melayu, orang Melayu dan juga Raja Melayu sendiri, ini membawa kepada peristiwa pembunuhan Birch 1875, yang di mana British telah melihat bahawa sistem itu gagal. Ini membawa kepada pengenalan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama, iaitu Persekutuan 1896, yang dipanggil Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Negeri-Negeri Bersekutu ini terdiri pada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri Sembilan disatukan dari 9 daerah menjadi sebuah negeri pada tahun 1900 dengan Yang Tuan Besar pada waktu itu ada Yang Tuan Antah menjadi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Itu adalah negeri yang baru, menjadikan British telah menguasai 4 negeri yang kaya dengan biji timah di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Dan waktu itu ditambah dengan satu lagi pegawai British yang dipanggil Resident General. Jadi Resident General ini paling berkuasa di peringkat persekutuan yang berpusat di Kuala Lumpur. Persekutuan di Kuala Lumpur, satu kawasan baru dibuka yang dipanggil Kuala Lumpur sebagai pusat kajian pentadbiran persekutuan 1896, dan di bawahnya adalah sultan dan residen-residen di setiap negeri. Itu yang berlaku. Itu yang pertama, pentadbiran yang pertama. Pentadbiran yang kedua, sebab British pada tahun 1909 telah membuat satu perjanjian dengan Thailand, iaitu perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok ini telah menyebabkan Siam menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British. Kepada British. Ini telah membolehkan British meletakkan seorang penasihat British. Pegawai British pada waktu itu dipanggil penasihat British. Penasihat British di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan lebih kurang tahun 1920
17 rasanya. Johor pula menerima seorang penasihat British. Ini menjadikan kelima-lima negeri ini disatukan di bawah satu pentadbiran baru yang dipanggil negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi pada masa ini kita ada 3 bentuk pentadbiran. Pada awal 1786, 1819, Singapura, Pulau Pinang, satu lagi adalah Melaka 1824, telah digabungkan di bawah satu pentadbiran yang dipanggil negeri-negeri Selat. Jadi sebelum zaman pendudukan Jepun, sebelum Perang Dunia Kedua berlaku, negara kita di Tanah Melayu pada waktu itu memiliki 3 bentuk pentadbiran. Jadi pentadbiran British di Tanah Melayu pada waktu itu ada 3. Satu dipanggil negeri-negeri Selat. Kedua, negeri Melayu tidak bersekutu. Kemudian digabungkan menjadi Persekutuan 1896. Dan yang ketiga adalah negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu. Itu dipanggil perubahan dalam pentadbiran. Kalau soalan tanya, bincangkan perubahan pentadbiran barat di Tanah Melayu dari tahun 1874 sehingga 1940. Jadi itulah isi penting. Kita boleh huraikan pertama dari segi negeri Melayu bersekutu. Sebelum itu sistem residen, negeri Melayu bersekutu, Persekutuan 1896, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan satu lagi desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat. Pengagihan kuasa pusat tahun 1920-an, 1930-an oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu yang cuba untuk mengembalikan semula kuasa kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. British buat demikian untuk membolehkan mereka menarik negeri Melayu di utara, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, Johor, menerima dan bergabung di bawah satu persekutuan yang lebih besar. Itu adalah sebenarnya hasrat British pada waktu itu. Jelas ya pelajar? Jadi pada waktu itu, sebelum Perang Dunia Kedua, pelajar mesti faham bahawa pentadbiran British pada waktu itu ada 3 bentuk, iaitu negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak